Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua murid-murid cikgu. So hari ini kita akan teruskan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Okay, selamat datang ke kelas Cikgu Azrinalin. Semoga kamu terhibur dan dapat ilmu apa yang cikgu akan sampaikan sebentar lagi. Hari ini kita akan pelajari mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuk Hormati Bendera Kita. Hormati bendera kita, iaitu topik untuk tahun 6. Muka surat 95. So kamu bersedia dengan pen, buku dan buku teks untuk mencatat apa yang diperlukan. Jom kita teruskan dengan mata pelajaran hari ini Bahasa Melayu. Kita tengok dulu standard pembelajaran pada hari ini, iaitu 1.3.2 mendengar, memahami dan memberi respon terhadap ayat tanya dengan betul. So kita hari ini akan belajar macam mana kita nak memberi respon terhadap ayat tanya. So jom kita tengok. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pada akhir pembelajaran murid-murid boleh memberikan respon terhadap ayat tanya dan dengan betulnya. Memberi respon terhadap ayat tanya dengan betulnya. Dan juga kriteria kejayaan kita pada hari ini, murid berjaya memberikan respon 2 daripada 5 ayat tanya dengan betulnya. Ini ayat tanya yang ada dalam buku teks muka surat 95. Jom kita teruskan dengan memberi respon. Untuk kemahiran pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Sambil kita memberi respon, so kita boleh mendengar dan bertutur dengan betul. Jom kita tengok muka surat 95. Inilah yang kita akan cuba jawab dalam pembelajaran kita pada hari ini dengan memberi respon terhadap ayat tanya yang diberikan. Kita tengok ayat tanya yang pertama dengan memberi respon selepas itu. So ayat pertanyaan yang pertama ialah, siapakah Muhammad bin Hamzah? Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 95. So apakah jawapan dia? So memberi respon ini, so kita mesti memberi respon dengan tepat. Maknanya berdasarkan soalan. So soalan tanya siapakah, so kita kena jawab dengan berdasarkan gambar yang ada dalam buku teks. Siapakah dia? Dia dah beritahu kat dalam gambar tu. So kita jawab, oh, beliau ialah pencipta bendera Malaysia. So berdasarkan gambar lah kita menjawab respon yang diberikan. Kita tengok respon yang kedua. Ini pula respon yang kedua. So kita tengok, bacakan ayat tanya di dahulu. Bagaimanakah cara kita mengibarkan jalur gemilang? Macam mana So dia dah bagi, cuba tengok dalam buku teks muka surat 95 tu. So gambar tu diberi satu cara melintang, satu cara menegak. So kita tengok, kamu boleh jawab dua-dua jawapan ataupun salah satu. Macam cikgu jawab salah satu saja, iaitu cara kita mengibarkan jalur gemilang ialah bendera bersaiz besar perlulah dipasang melintang. Contoh yang dalam buku teks tu, gambar yang pertama tu gambar dia melintang. Kalau gambar dia menegak, so bulan dia mesti ke bawah. Bulan dia bukan ke atas. Kamu boleh dua-dua bagi jawapan ataupun beri satu jawapan. So tak ada masalah. Seterusnya kita tengok pula, ini adalah ayat tanya yang ketiga. So respon apa yang perlu kita jawab? Kita baca dulu ayat tanyanya. Berapa darjahkah kecondongan bendera yang dikibarkan pada premis? Premis tu maksudnya di kedai ke, di pejabat ke. Itu adalah premis. So kita tengok dalam gambar buku teks, apakah jawapan yang diberikan berdasarkan gambar itu. So kita tengok jawapan dia dan memberi respon. So responnya adalah, kalau kita tengok pada gambar adalah 45 darjah. 45 darjah kecondongan bendera yang dikibarkan pada premis. So maknanya kita tengok gambar, so kita jawab respon ayat tanya itu. So itu adalah dikira respon. So jawapannya adalah 45 darjah. So respon yang seterusnya.
Ayat tanya yang keempat, ya, berdasarkan buku teks muka surat 95. Okey, yang keempat, apakah yang dilakukan oleh kedua-dua murid itu? Okey, itu respon dia. Apa kita nak jawab, itulah respon. So, tengok gambar. So, murid tu berdiri tegak, dia dah tulis dekat situ frasa dia. Murid cara menghormati bendera. So, gambar tu dah tunjuk cara menghormati bendera. So, perlu berdiri tegak. So, dengan ayat tanya tu, so kita jawab dengan cara kedua-dua murid itu berdiri tegak untuk menghormati bendera. So, tengok gambar dan kita jawab. Okey, ini sangat penting menjawab respon dengan tepat, ya. Tidak boleh sebarangan jawab sebab dia tidak menepati. So, maka kamu akan kurang. Okey, so ini selalunya banyak dalam soalan bahagian B, ya. Soalan pemahaman bahagian B. Okey, so kita teruskan dengan ayat tanya yang terakhir. So, ini adalah ayat tanya yang terakhir, yang kelima. So, macam mana kita nak respon ayat tanya ini? So, jom kita tengok gambar dan soalannya dahulu. Okey, cikgu bacakan soalannya dahulu. Bagaimanakah cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah? So ini sangat penting, ya. Tak boleh salah. Sebab ini adalah tata cara. Okey, bukan tata cara. Dia punya protokol. Protokol nak sebut pun susah. Protokol untuk memasang bendera. Okey, kita tak boleh sebarangan pasang bendera ikut suka-suka kita. Tak boleh. Okey, dia ada protokol dia. So, jom kita tengok apakah protokol untuk memasang bendera di tiang sekolah. Okey, so jawapannya ada respon ataupun respon yang nak kita berikan ialah so kita tengok gambar. So, gambar muka surat 95 dia dah beri kalau di premis lain, di sekolah lain. Okey, institusi. Okey, institusi ke atau sekolah itu lain. Okey, so kita tengok jawapan dia. Cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah ialah dengan meletakkan bendera Malaysia di tengah, bendera negeri di sebelah kiri dan bendera sekolah di sebelah kanan. Okey, so berdasarkan gambar tu dia dah tunjuk bendera Malaysia di tengah, bendera negeri di sebelah kiri dan bendera institusi di sebelah kanan. So, institusi tu inilah maktab ke, sekolah ke, universiti ke, itu adalah institusi. Okey, so itu perlu diikut sebab itu adalah protokol. Alright, so kita dah sampai, kita dah habis kelima-lima yang ada dalam buku teks muka surat 95, cara untuk memberi respon terhadap ayat tanya. So, cikgu harapkan kamu faham cara untuk memberi respon itu. Sangat penting, ya, memberi respon sebab itu adalah cara kita jawab dengan betul. Okey, kalau orang tanya, so kita jawab dengan betul. Orang tanya A, kamu jawab B. Salah lah, ya. Orang tanya A, mesti jawab dengan A juga. Okey, bukannya jawab dengan C atau D. Alright, so itu saja apa yang cikgu nak sampaikan hari ini, iaitu dengan respon. Okey, so kita teruskan dengan slide yang seterusnya. So, cikgu ada sediakan ada beberapa soalan latihan untuk kita fahami cara untuk memberi respon lebih mendalam. Okey, so soalan yang pertama, bagaimanakah suasana di kampung pada waktu malam? So, dia tanya suasana, bagaimana suasana? So, kamu mesti bayangkan suasana dia macam mana? Cerah ke, gelap ke, sunyi ke? Okey, itu adalah suasana. So, suasana kena jawab dengan suasana. Respon dia mesti jawab dengan tepat, okey, berdasarkan soalan. Alright, so jawapannya ialah suasana di kampung pada waktu malam sungguh sunyi. Okey, kamu boleh cakap suasana dia suram ke, suasana dia gelap ke. Okey, so itu adalah jawapan yang tepat lah. So, tak boleh jawab main suka kita je nak jawab. Okey, so ini adalah soalan pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua pula, di manakah majlis berbuka puasa itu akan diadakan? Okey, kita tengok sini ayat tanyanya di manakah, kata kuncinya di mana. So, di mana maknanya adalah
tempat. So kita kena nyatakan tempat, bukannya orang, bukannya apa benda lain. Okay, so mesti tempat. So di manakah tempat dia? So kamu reka lah mana-mana. Okay, macam saya, cikgu berikan jawapannya ialah majlis berbuka puasa itu akan diadakan di Hotel Putrajaya. Okay, itu adalah jawapan yang cikgu berikan. So jawapan kamu boleh beri di mana saja yang kamu rasa sesuai. Okay, janganlah cakap membuka puasa di tepi jalan pula. Okay, tak sesuai. So relate dengan soalan tu mesti sesuai. Okay, cikgu berikan kesimpulan di sini. Apa yang kita pelajari pada hari ini ialah kita dapat memberi respon terhadap ayat tanya. Itu adalah topik utama yang kita nak kuasai pada hari ini. Yang kedua ialah menjawab respon dengan jawapan yang tepat. Yang ini pun sama. Bila ada pertanyaan, so respon mesti dijawab dengan jawapan yang tepat. Okey, so bila orang tanya, so kita jawab dengan betul, so orang tu akan faham. Okey, so kalau orang tanya kita jawab dengan tidak betul, so orang tu pun tak faham. Okey, so sebab tu jawapan itu mesti berdasarkan soalan yang diberi. Okey, so itu saja daripada cikgu hari ini. Habislah kita pada hari ini. So terima kasih cikgu ucapkan pada semua murid-murid yang mendengar apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, semoga murid-murid dapat memahami pelajaran pada hari ini. So iaitu tentang memberi respon terhadap ayat tanya. Okey, jangan lupa ulang kaji apa yang telah dipelajari. Sangat penting duduk rumah kita mesti belajar apa saja. Alright, so sampai di sini saja. Sebelum cikgu undur diri, so jemputlah singgah ke channel cikgu Azlina Lin dan berikanlah like 1, komen dan subscribe. Semoga ia dapat membantu cikgu meneruskan lagi menghasilkan video-video yang menarik. Okey, jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Assalamualaikum dan bye-bye.